صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibi linisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini, menyambung pengajian tasawuf kita berkaitan dengan kitab Husnul Talatuf fi Bayani Wujubi Suluki Tasawuf yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi pada minggu lepas kita telah membahaskan berkaitan dengan topik yang terakhir di dalam fasal yang terakhir di dalam kitab ini, yang mana dalam fasal ini seperti mana yang telah diterangkan mengandungi beberapa poin penting yang perlu kita fahami, yang perlu kita ketahui. Jadi kita telah masuk pada poin yang keempat di dalam pengajian yang telah ditangguhkan pada minggu lepas. Poin keempat yang tidak habis lagi kita bahaskan. Jadi tembung buang masa, kita akan menyambung poin yang keempat pada minggu ini. InsyaAllah sekiranya sempat kita cuba habiskan hari ini. Jadi sebelum kita menyambung pengajian ini, marilah kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, tabi'at tabi'in, kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, masyayikh kita, ahli silsilah tuan-tuan kita, kemudian kepada diri kita sendiri, para sahabat, dan terutamanya kepada pengarang kitab ini, iaitu Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dengan niat supaya kita diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, istiqamah, kefahaman, futuh, pembukaan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Jadi kita telah berhenti pada Al-Wajhur Rabi', pada poin yang keempat pada muka surat 403 dalam Mausu'ah. Siapa yang memiliki Mausu'ah Ghumari ni boleh buka di yang ke-11 muka surat 403. Siapa yang tak ada boleh download PDF yang telah dikongsi dalam Facebook ni. Okey. Jadi minggu lepas kita telah bahaskan berkaitan dengan akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in dan akhlak para salafus salih, tiga golongan ni. Iaitu mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia, antaranya mujahadah li anfusihim. Mereka bermujahadah terhadap diri mereka, iaitu mereka bersungguh-sungguh terhadap diri mereka, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi sifat mereka? As-sabar, mereka bersabar terhadap segala ujian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Mereka redha terhadap ujian Allah. Mereka taslim, mereka menyerahkan diri segala urusan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dhalika min akhlaqi allati yuhibbuha Allah wa rasuluhu, dan akhlak-akhlak lain dan segala akhlak lain yang disukai oleh Allah dan Rasulnya.
Wa kama, sambung. Wa kama kanu radhiyallahu anhum ala hadhihi al-halati syarifati kana atba'uhum aidan 'alayha wa in kanu dunahum fiha. Sebagaimana sebagaimana mereka, iaitu mereka ini kembali kepada para sahabat, para tabi'in dan para salafus soleh radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, ala hadhihi al-halati syarifah, berada pada keadaan yang mulia ini, maksud dia keadaan sifat mereka yang mulia ini, sebagaimana mereka memiliki sifat yang mulia ini, kana atba'uhum aidan 'alaiha, begitu jugalah pengikut-pengikut mereka, maksudnya begitu jugalah sifat-sifat pengikut-pengikut mereka, maksudnya pengikut-pengikut mereka ini bersifat dengan sifat-sifat mahmudah, bersifat dengan sifat-sifat yang telah mereka amalkan, antaranya mujahadah di anfusihim, sabar, redha, taslim dan sebagainya. Wa in kanu dunahum fiha, sekalipun mereka ni tidak mencapai martabat sahabat, tidak mencapai martabat para salafus soleh, tidak mencapai martabat tabi'in, tetapi mereka berakhlak dengan akhlak tersebut, mereka mengikuti akhlak tersebut, sekalipun mereka tidak mencapai martabat tersebut. Wa in kanu dunahum fiha, sekalipun mereka ni lagi rendah martabatnya daripada sahabat salafus salih dan tabi'in. Wa kadzalika kana atba'ul atba'i wa hallu majarra, dan begitu jugalah keadaannya dengan atba'ul atba', pengikut-pengikut orang yang mengikuti para sahabat. Begitu juga akhlak mereka berakhlak dengan akhlak para sahabat. Sebab apa? Sebab mereka mengikuti akhlak orang yang mengikuti akhlak sahabat tersebut. Dia berterusan, dia berantaian. Wa hallu majarra, dan begitulah seterusnya, ikut. Apa ni? Zaman pertama dia ikut, zaman kedua masih lagi ikut, zaman ketiga masih lagi ikut, keempat masih lagi ikut, dan dia berterusan. Perkara ini berterusan. Maksudnya masyarakat pada ketika itu masih lagi bersifat dengan sifat para sahabat, masih lagi bersifat dengan sifat salafus soleh, masih lagi bersifat dengan sifat tabi'in. Ila an zaharat al-bid'ah wa ta'akhkharat al-a'malu, sehinggalah berlaku suatu zaman, sehingga terzahirnya suatu zaman, iaitu zaman terzahirnya bid'ah, wa ta'akhkharat al-a'mal, dan amal-amal soleh tersebut semakin terhakis dalam diri mereka. Wa tanafasan nasu fid dunya wa hayatin nufus ba'da mautiha, dan manusia berkejar-kejaran fid dunya, untuk mendapatkan habuan dunia, untuk mendapatkan dunia mereka. Wa hayatin nufus, dan nafsu-nafsu kembali hidup, nafsu-nafsu ammarah, nafsu-nafsu yang buruk tersebut kembali hidup. Maksudnya dia mula menguasai diri seseorang tersebut ba'da mautiha, selepas ia mati. Maksudnya selepas ia tidak diamalkan oleh para sahabat, ia tidak diamalkan oleh para sahabat soleh. Maksud dia akhlak para salafus soleh, akhlak para sahabat, akhlak tasawuf ni diamalkan oleh masyarakat pada ketika itu, sehinggalah berlakunya pada suatu masa terzahirnya bid'ah, terhakisnya amal-amalan tersebut, dan lantas menyebabkan manusia berkejar-kejaran terhadap dunia, kemudian mereka, nafsu-nafsu mereka hidup kembali, nafsu-nafsu buruk mereka hidup kembali setelah mana mereka berjaya mengawalnya. Maksud mati sebut mereka mengawalnya, bukan mati nafsu tu mati, tapi nafsu tu berjaya dikawal. Itu maksud dia.
fata'akhkharat bidzalika anwarul qulub, fata'akhkharat bidzalika anwarul qulub, maka cahaya-cahaya hati, cahaya-cahaya yang ada pada hati seseorang tersebut juga terhakis disebabkan hal sedemikian. Kerana manusia berkejar-kejaran terhadap dunia, maka cahaya yang ada pada dalam hati mereka itu tersebut terhakis. Faham? Waqa'a ma waqa'a fid din, begitulah hal keadaannya berlaku dalam pada agama ini. Wa kanatil haqa'iqu tanqalibu, sehinggalah kebenaran hampir-hampir diterbalikkan, hampir-hampir kebenaran tersebut dibelakangkan. Tanqalibu, terbalik, maksud dia haqa'iq tersebut dilupakan, hampir-hampir kebenaran tersebut dilupakan. Kerana apa? Kerana manusia pada ketika itu sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar melayani hawa nafsu mereka dan sebagainya, menyebabkan kebenaran itu semakin terhakis, semakin dilupakan. Bahkan ibtida'u dzalika, dan hal demikian tersebut, peristiwa akhlak-akhlak tersebut semakin terhakis fi awakhiril mi'ati ula minal hijrah. Dia bermula pada awal 100 tahun yang pertama daripada hijrah. Maksudnya 100 tahun pertama selepas hijrah berlakunya keadaan ini. 100 tahun pertama hijrah berlakunya masyarakat sebelah kembali terhakis kepada sifat-sifat yang telah dibawa oleh para sahabat. Walam yazal zalika, dan senantiasalah ia berlaku, ia berterusan, yazidu, dan bertambah hal tersebut, sanah ba'da sanah, tahun demi tahun. Maksudnya keburukan tersebut berterusan tahun demi tahun. Ila an wasala dhalika, sehinggalah sampai hal tersebut ila halati takhawwafa, pada satu peringkat takhawwafa, takut, minha, olehnya itu salafus soleh. Maksudnya salafus soleh menakuti hal sedemikian berlaku. Mereka takut hal sedemikian berlaku pada zaman tersebut, sebab dah sampai pada had yang tertinggi. Fiddin Aladin, pada agama mereka. Fantaraba 'inda dhalika, maka bangkit ketika itu, bangkit 'inda dhalika, pada zaman tersebut, al-ulama, para ulama mula ke depan. Tujuan untuk apa? Lihifzi hadha din syarif, untuk menjaga agama yang mulia ini daripada berlaku kerosakan. Faqamat ta'ifatun minhum, maka sekumpulan daripada ulama yang bangkit tersebut bangkit untuk apa? Bihifzi maqamil Islam, untuk menjaga makam Islam, menjaga pilar yang pertama, menjaga asas yang pertama, iaitu Islam. Maksud dia, sekumpulan ulama mula bangkit untuk mempertahankan agama ini dengan menjaga keislaman, menjaga perbahasan berkaitan dengan Islam, iaitu berkaitan dengan hukum fiqh. Mereka menjaga hukum fiqh. Wa dhabati furu'i, dan mereka menulis furu'-furu'nya, menulis cabang-cabang Islam tersebut, cabang-cabang fiqh tersebut. Wa qawaidhi, dan kaedah-kaedahnya.
supaya masyarakat faham berkaitan dengan konsep fiqh dan tasawuf ini. Wa qamas ukhra, dan begitu jugalah suatu kumpulan yang lain mula bangkit bihifzi maqam iman, untuk menjaga maqam iman pula, menjaga maqam iman, iaitu menjaga tauhid. Mereka mempelopori keimanan seseorang tersebut, mempelopori perkara yang baik yang ada dalam iman, perbahasan iman, iaitu tauhid. Maksud dia kat sini, mula-mula zaman tersebut zaman yang indah, kerana semuanya berakhlak mulia. Kemudian tiba satu masa berlakunya kehakisan akhlak tersebut, terhakisnya akhlak tersebut. Maka para ulama menyedari hal sedemikian. Maka mereka bangkit untuk menjaga kesucian agama ini. Maka mereka berpecah. Ada satu kumpulan ulama menjaga Islam atau menjaga hukum hakam berkaitan dengan fiqh, qawaid dia, furu' dia. Kemudian satu kumpulan lagi menjaga berkaitan dengan iman, tauhid, dan wadhabti usulihi wa qawaidih, dan mereka menulis berkaitan dengan perbahasan usul fiqh, usul akidah dan cabang-cabang akidah dalam agama Islam ini. Wa qamas ukhra bi maqami ma, ala ma kana 'inda salafus salih. Wa qamas ukhra bi hifzi maqam al-insan wa amalihi wa ahwalihi. Sehinggalah setelah mana wujud satu kumpulan ulama yang menulis ataupun menyerangkan berkaitan dengan hukum tauhid, itu Islam, hukum fiqh Islam. Kemudian satu kumpulan membahaskan berkaitan dengan penjelasan fiqh, iaitu tauhid, iaitu iman, yang mana mereka menulis usul dan kaedahnya, furu' dan kaedahnya. Kemudian satu kumpulan lagi, ada satu kumpulan lagi, wa qamas wa dhabti usuli furu'i, Faqama ukhra bihifzi maqam al-ihsan. Maka wujud satu kelompok lagi bangkit menulis dan menerangkan berkaitan dengan maqam ihsan, wa amali wa ahwali, amal dan keadaannya, yang mana semua hal keadaan tersebut telah diterangkan sebelum ni. Jadi di sini dapat dilihat bahawa kronologi berlakunya ataupun kronologi punca sebab berlakunya pembahagian ilmu ataupun kronologi tercetusnya pembukuan buku fiqh mengikut genre fiqh, tauhid, tasawuf. Sebab apa? Sebab manusia pada ketika itu sudah mula terhakis dengan sifat-sifat Islam, sudah mula mengikut hawa nafsu mereka dan sebagainya. Sifat para sahabat, para salafus soleh dan para tabi'in telah terhakis dalam diri mereka. Maka para ulama menyedari hal ini. Mereka takut hal ini berleluasa, maka mereka mengambil inisiatif untuk menulis suatu ilmu, pecahan ilmu mengikut rukun agama tersebut, Islam, iman dan ihsan. Islam ada kumpulan menulis kitab tersebut. Kemudian
iman ada juga orang menulis kumpulan yang menulis perbahasan ilmu tersebut. Ihsan begitu juga, ihsan juga begitu juga. Jadi itulah cerita dia. Itulah sedikit sebanyak berkaitan kronologi bagaimana terciptanya ataupun tercetusnya ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu akidah. Sebabkan inilah sebab dia diterangkan. Ini sebab dia ataupun dia punya sejarah dia. Bagaimana istilah tasawuf, istilah fiqh dan istilah akidah tersebut tercipta. Fakana min al-ta'ifati al-ula al-a'immatil arba'ati wa atba'ihim wallahu a'lam. Sambung minggu depan. Jadi pada minggu ini, kesimpulan pada minggu ini kita dapat bahawa ilmu tasawuf ini yang kita pelajari hari ini, ilmu fiqh yang kita pelajari semalam dan ilmu akidah yang kita pelajari kemarin, punca dia adalah punca berlaku pengklasifikasian ilmu tersebut disebabkan manusia semakin terhakis dengan sifat-sifat mahmudah, semakin terhakis dengan etika-etika yang ada dalam Islam itu sendiri. Maka para ulama mengambil inisiatif yang penting supaya manusia menyedari hal ini, tetapi dalam pendekatan yang tidak memberatkan mereka. Maka mereka pecah-pecahkan mengikut topik atau mengikut subjek. Ada subjek tasawuf, ada subjek akidah dan ada subjek fiqh. Dia tally dengan Islam, fiqh, akidah, iman, tasawuf, ihsan. Itu maksudnya. Jadi sampai situ saja, kita akan sambung minggu depan. Wallahu a'lam wa a'lamu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu su'ama wa nafsi fa fi li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu su'ama wa nafsi fa fi li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu su'ama wa nafsi fa fi li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.